Habis 33 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selawat pula 33 kali. Masya Allah. Nak buat 10 kali ke tak ada masalah. Ustazah, saya 33 kali macam lama sangat. Nak buat 10 kali, terpulang. Saya cerita apa yang saya usahakan. Ulang pula selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada orang kata, Ustazah, saya selawat pendek je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Jawapannya, boleh. Tapi pernah seorang guru, dia tanya saya. Bila saya tanya soalan, saya kata, Syekh, guru Baba, ini orang alim, orang soleh. Orang tua umur dah 40 lebih. Bukan orang tua, minta maaf, seorang tok guru tua yang soleh, yang dikatakan ada sifat kewalian pada dirinya. Allah izinkan saya bertemu. Dia berada di Pahang, alim ulama yang soleh, umur dah 40 lebih, sehat, mata jelas. Masa tu kan saya duduk depan dia, dia tak kenal saya, dia tak kenal, dia tak tengok TV, tak tengok Facebook, tak kenal saya ni. Tak tengok ni, saya jumpa sekejap je masa tu. Saya kata, saya kata berilah berpenasihat. Dia kata perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat. Lepas tu saya terus tanya, panggilannya adalah Baba. Saya tak ingat Baba ke apa. Subhanallah, saya tak ingat panggilannya. Contohnya panggil apa ni, Tok Guru lah, Tok Guru. Saya tanya, kalau selawat pendek saja boleh tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata boleh, tak ada masalah. Dia kata boleh. Lepas tu dia tanya saya soalan. Soalan ni sangat bijak. Dia tanya saya soalan ni, dia tanya, dia kata, subhanallah, soalan ni dia tanya, dia kata, dia panggil saya Ustazah sebab dia dengar orang lain panggil Ustazah. Dia kata, Ustazah, hamba nak tanya Ustazah, kalau binatang ada kepala tak ada ekor, macam mana? Saya jawab, kalau ada kepala tak ada ekor, bukan binatang tu, tak sempurna binatang tu, maksudnya cacat. Dia kata macam tu lah. Kalau Ustazah selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak sambung wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ataupun wa ala alihi wa sahbihi wasallim, ataupun tak sambung, ibarat kepala ada tapi ekor tak ada. Saya bila dengar tu saya kata Allah, sempurna. Jawapan Tok Guru ni memang sempurna. Lepas pada tu, sebelum tu saya selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab selawat tu kan panjang, nak habis 33 kali tu kan selama. Anak-anak pun selama. Tapi lepas pada tu saya pun kata selawat je penuh. Sebab apa, itu yang lebih afdal. Sebab Nabi SAW memang sebut kan, antaranya mendoakan untuk ahli bait, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun kita boleh saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad, dan ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad. Masya Allah, siapa yang mencintai ahli keluarga Nabi juga dapat cinta Rasulullah. Jadi, tapi kalau rasa macam tak sempat sangat, selawat pendek yang paling ringkas tu pun boleh, Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Jangan kita kata tak lengkap, tak sempurna, tak afdal, boleh Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Nak sambung wa ala ali Muhammad ataupun wa ala alihi wa sahbihi. Wa sahbihi tu para sahabat. Masya Allah, boleh tuan-puan sekalian. Jadi memulai istighfar, kemudian la ilaha illallah, kemudian selawat 33 kali. Lepas tu sambung subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tuan-puan sekalian, Nabi bersabda, subhanallah, Nabi bersabda dalam satu hadisnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Masya Allah. Siapa yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu pahalanya sangat banyak. Kalaulah Allah bagi mata kita terhijab, hijab ni boleh terbuka, boleh nampak jumlah pahala tu, kita boleh nampak. Bila kita zikir subhanallah, maha suci Allah. Apa maksud subhanallah? Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Maha suci Allah daripada segala perbandingan. Maha suci Allah daripada seterunya. Maha suci Allah daripada segala Tuhan-Tuhan yang lain. Maha suci Allah daripada kekurangan kelebihan. Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, subhanallah. Lepas tu kita ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis Nabi bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah, zikir paling afdal la ilaha illallah. Wa afdalu doa, dan doa yang paling afdal alhamdulillah. Nabi kata, rupanya bila kita sebut alhamdulillah 33 kali tu kan, alhamdulillah, 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 itu doa.
Saya mula tak faham bila saya baca hadis ni, bila Nabi bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling afdal la ilaha illallah. Wa afdalu doa, doa paling afdal alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa. Tapi bila kita rujuk firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, kamu banyak bersyukur, kamu banyak berterima kasih, la azidannakum, maka pasti kami tambahkan nikmat ke atasmu. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, rupanya dengan kita sebut alhamdulillah, 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 Allah akan menambahkan nikmat. Allah akan tambahkan lagi rizki. Allah tambahkan lagi apa yang kita minta dan yang kita tidak minta. Ada banyak perkara dalam hidup kita, kita tak minta tapi Allah bagi sebab Allah paling tahu apa yang kita perlu. Kita tak ada hari-hari minta, ya Allah biarlah aliran darah ni mengalir elok, ya Allah janganlah tersekat. Ada siapa yang minta pagi-pagi? Tak. Ya Allah biarlah paru-paru ni ngepam elok, ya Allah risau kalau tak berhenti ngepam. Ya Allah biarlah otak ni berfungsi, ya Allah kotlah confuse nanti. Ya Allah, tak ada, kita tak pernah minta. Ya Allah tolonglah jangan siapa-siapa meragut aku. Tak pernah. Tapi hari ni kita tak pernah diragut. Padahal peragut ada je di luar sana. Ya Allah janganlah aku kena langgar. Ada je orang accident walaupun di jalan elok. Banyak benda yang kita tak minta dengan Allah, Allah beri daripada pagi sampai petang tanpa kita minta. Kita ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Rupanya alhamdulillah itu jadi doa. Lepas tu kita sebut Allahu Akbar 33 kali. Tuan-tuan sekalian, jaga solat di awal waktu. Subhanallah, lepas solat baca Al-Fatihah, baca ayatul kursi, kemudian baca 3 kul huwallah tu ulang 3 kali. Itu hadis yang sahih. 3 kali itu 1 kali menyamai sulusul Quran. Subhanallah, izinkan saya, Allah panjangkan umur, doalah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya. Allah panjangkan umur kita semua tuan-puan sekalian. Kadang-kadang saya nak dipanjangkan umur bukan apa. Bila fikir-fikir nak buat tu, ya Allah panjangkanlah umurku dalam barakah dari ridha-Mu, ya Allah. Banyak benda nak buat. Banyak benda nak sampaikan. Banyak benda nak usaha, nak ikhtiar, ya Allah. Bukan untuk diri sendiri. Bukan. Masya Allah. Saya nak share sangat nanti tadabbur surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas itu sampai disebut sulusul Quran? Sampai disebut sulusul Quran. Ulang 3 kali menyamai 30 Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. 1/3 Al-Quran, 1/3 Al-Quran, 1/3. Subhanallah, kenapa? Dan kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas? Amalan yang Allah terima hanyalah amalan yang ikhlas. Manusia yang Allah terima adalah manusia yang ikhlas. Allahu Akbar. Sebab itu surah Ikhlas ni 1/3, tuan-puan sekalian, isi kandungan Al-Quran 30 juzuk itu adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Yang kita baca daripada surah Al-Baqarah sampai ayat yang terakhir tu, surah An-Nas tu, Al-Fatihah sampai surah An-Nas tu, 30 juzuk itu ada kisah, ada ancaman, ada pujukan Allah untuk syurga, ada ancaman neraka, ada banyak kisah-kisah, ada banyak peringatan. Semua itu adalah untuk menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Buat kebaikan ikhlas kerana Allah. Tinggalkan perkara yang kita suka tapi Allah muka kerana Allah. Kalau orang tak puji pun kita tak akan rasa sedih. Orang keji pun tak sedih, kita buat kerana Allah. Dan orang yang ikhlas memang akan diuji. Memang banyak cabaran dia. Subhanallah. Tapi kita insya-Allah lepas solat je fardu kan, kita ulang 3 kali. 3 kul huwallah ulang. InsyaAllah kita jadi orang yang ikhlas. Sebab itu ayat dalam surah Al-Ikhlas ini tak ada perkataan ikhlas, tapi namanya Al-Ikhlas. 1/3, 2/3, 3/3. Sebab itu dalam surah Ikhlas ini mengandungi apa? Kita tanam kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Satu-satunya kita buat semua ni kerana Allah. Allah itu satu. Allahu Samad. Allah tempat bergantung. Subhanallah. Bila berlaku apa-apa, kita cepat cari Allah. Bukan kita tinggalkan manusia terus, tak. Kita minta tolong juga ke manusia. Tapi cari Allah dulu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Apa-apa, ya Allah. Apa-apa nak marah, sedih dengan anak. Allah, tolonglah aku. Ya Allah, kenapa anakku macam ni? Terus sebut Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Siapa yang benar-benar jadikan Allah tempat bergantung, Allah benar-benar akan menolongnya dalam setiap kesulitannya. Dia benar-benar hidup dalam pertolongan Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua tentang Allah. 4 ayat exactly tentang Allah saja. Tak ada berkenaan perkara lain. 4 ayat surah Ikhlas ada tentang Allah. Lepas solat jangan tinggal 3 kul. Dan 2 surah lagi, Al-Mu'awwizatain. Hadis Nabi SAW, masa tu Nabi bercakap dengan seorang sahabat. Nabi kata telah turun 2 surah yang tidak ada surah yang menyamai 2 surah ini.
Nabi kata telah turun 2 surah perlindungan yang tidak ada siapa yang mohon perlindungan 2 surah ini, maka dia akan dapat perlindungan daripada Allah. Cari dalam tafsir Ibnu Katsir, ada hadis ini yang mana Nabi sebut tentang Al-Mu'awwizatain, iaitu 2 surah perlindungan. Qul huwallah tadi, kelebihannya kita dah tahu, memang hebat. Kan 1/3 Al-Quran, baca 3 kali, menyamai 3/3 Al-Quran, iaitu 30 juzuk Al-Quran. Tapi 2 surah lagi, iaitu Al-Mu'awwizatain, yang mana Nabi sebut siapa yang mohon perlindungan 2 surah ini, dia tidak akan diganggu. Maksudnya dia pasti dapat perlindungan daripada Allah. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil nas. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Apa maksud Qul a'udzu birabbin nas? Katakanlah, aku berlindung daripada Tuhan manusia. Kemudian yang kedua, dan kita tahu kita berlindung apa dalam surah An-Nas, kita berlindung daripada Allah, dengan Allah daripada apa? Daripada jin manusia. Kan? Minal jinnati wan nas. Dan daripada bisikan yang membisik di hati manusia. Moga Allah izinkan saya satu hari saya nak tadabbur bersama tuan-puan sekalian dalam satu program kuliah seperti ini, tapi kita fokus betul-betul tadabbur surah 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Hari ini ringkas saja. Saya nak landing dah ni. Qul a'udzu birabbil falaq, pula kita mau perlindungan daripada apa? Kedengkian, izah, hasad. Apabila mereka melakukan kedengkian. Kita mau perlindungan daripada apa? Daripada, bukan sekadar kedengkian, daripada sihir. Dan kita mohon perlindungan apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Kejahatan wabak ni kan, daripada kegelapan malam, daripada ni, ya Allah. Sebab itu Nabi sebut, bila turun 2 surah ini, surah An-Nas dan surah Al-Falaq, Nabi sebut telah turun 2 surah Al-Mu'awwizatain, 2 surah perlindungan, yang mana tidak ada mana-mana ayat ataupun surah yang boleh menyaingi ataupun yang boleh mengatasi kelebihan 2 surah ini dalam mohon perlindungan kepada Allah. Surah yang paling utama dalam bab mohon perlindungan daripada Allah. Tidak ada ayat ataupun tidak ada surah yang boleh menyamai kehebatan 2 surah ini dalam kita mohon perlindungan. Sebab 2 surah ini merangkumi semua. Kita mohon perlindungan daripada bisikan jin syaitan kepada fi sudurin nas. Syaitan bukan bisik di telinga, dia bisik di pada dada kita. Dan perlindungan daripada syaitan yang membisik pada dada ni, manusia tak boleh tolong. Sebab ia adalah makhluk ghaib yang Allah ciptakan, iaitu syaitan, iblis, jin. Iblis, syaitan ini hanya Allah yang boleh lindungi kita. Subhanallah. Sebab itu dalam surah An-Nas, kita mohon perlindungan daripada bisikan jin dan syaitan. Dan kita mohon perlindungan daripada bisikan jahat manusia. Ramai manusia yang tak mahu kita berubah. Ramai manusia yang munafik. Ramai manusia yang fasik, yang selalu buat maksiat, memujuk manusia lain buat maksiat juga. Ramai influencer, ramai artis, ramai orang berpengaruh, mempengaruhi ramai orang untuk buat maksiat. Dengan pakaiannya, dengan penampilannya, dengan produk-produk yang dia jualnya. Ramai manusia yang mengajak manusia melakukan kejahatan. Jadi dalam surah An-Nas, kita mohon perlindungan minal jinnati wan nas, mohon perlindungan daripada jin dan manusia. Dan surah Al-Falaq, Allahu Akbar, mohon perlindungan daripada kegelapan malam, daripada kejahatan makhluk, daripada orang yang berdengki, izah, hasad. Orang dengki ramai, tapi yang bahaya bila dia melakukan kedengkian. Dia sebarkan fitnah, dia pergi jumpa bomoh, dia buat mantra sendiri. Sebab itu dalam firman wa'auzubikan dalam surah Al-Falaq disebutkan daripada orang yang dengki apabila melakukan kedengkian. Kemudian kita mohon perlindungan daripada apa? Sihir. Daripada wanita-wanita sihir ataupun ahli-ahli sihir. Na'udzubillah min zalik.